Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 18 September bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini. Lebih 1,000 sekolah ditutup akibat jerebu, beberapa penerbangan dilencongkan. Resort terkenal di Pulau Tioman terbakar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 162 sekolah di dua daerah di Pulau Pinang ditutup pagi tadi susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Paras sangat tidak sihat. Kawasan yang paling terjejas ialah di daerah Barat Daya dan Timur Laut, kedua-duanya di bahagian pulau. Pemangku Pengarah Pendidikan Pulau Pinang, Abdul Rashid Abdul Samad mengesahkan penutupan sementara 51 sekolah di Barat Daya yang mencatat IPU 225 pada jam 7 pagi. Manakala 111 sekolah di Timur Laut diarah tutup pada jam 12 tengah hari tadi. Pihak sekolah telah memaklumkan penutupan berkenaan kepada ibu bapa pelajar dan mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Tinjauan kami di Sekolah Kebangsaan Sungai Batu mendapati ahli keluarga pelajar segera ke sekolah untuk menguruskan anak mereka. Dalam kelas anak-anak ni dia ada satu grup. Jadi dia akan bagi tahu kat situlah keadaan semasa macam mana kan. Jadi dia kata mulai pukul 9 mak bapak kena ambil serta-merta lah anak untuk apa mengelakkan lagi lebih teruk lah jadi anak-anak ni sebab masalah kesihatan kan. Bacaan pagi tadi sebab saya tengok dah tinggi dah tapi tak melebasi 200 lagi. Tapi bila dah start pukul 7 tu dah melepasi tahap bahaya tu yang terpaksa sekolah tutup tu. Selain stesen pencerapan di balik pulau dan Mindan yang menunjukkan trend peningkatan paras sangat tidak sihat, dua lagi stesen di Seberang Jaya dan Seberang Perai merekodkan IPU pada tahap tidak sihat. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjejaskan operasi lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP di Bayang Lepas. 5 penerbangan diarahkan berpatah balik dan dilencongkan namun tiada penerbangan yang dibatalkan. Dalam satu kenyataan ringkas, pengurus kanan LTAPP Muhammad Nazim Hashim berkata, penerbangan dari Bangkok yang sepatutnya tiba pada jam 9.15 pagi terpaksa dilewatkan. Manakala 2 penerbangan dari Medan dan Kuala Lumpur terpaksa berpatah balik. Selain itu, 1 penerbangan dari Singapura dilencongkan ke Medan. Esko Pulau Pinang, P. Bun Poh berkata, jarak penglihatan di LTAPP yang menurun kepada 550 meter ketika ketibaan penerbangan terbabit menyebabkan tindakan itu terpaksa diambil. Namun setakat jam 12 tengah hari, tiada penerbangan dibatalkan. Dalam pada itu, antara lokasi yang teruk terjejas akibat jerebu ialah di Pusat Pentadbiran Kerajaan di Putrajaya. Hari ini juga merupakan hari kedua kesemua 25 sekolah di Putrajaya terpaksa ditutup apabila IPU pada jam 6 pagi tadi menunjukkan bacaan melebihi 200. Dan untuk perkembangan terkini, kita berlintas langsung bersama Amirul Hakim Lokman. Amirul, kalau boleh kongsikan suasana di Putrajaya ketika ini, adakah tugasan dan aktiviti harian berjalan seperti biasa, Amirul? Ya, Hazlin, melihatkan kepada keadaan jerebu, maafkan saya, sebentar ya. Melihatkan pada keadaan jerebu, ini juga menyukarkan saya untuk melakukan lintas langsung daripada pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Seperti yang dapat lihat di belakang saya ketika ini, keadaan 2 bangunan Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat dan juga Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan juga KPKT melihatkan keadaan yang sangat tidak jelas di mana boleh saya katakan jarak penglihatan akibat jerebu pada ketika ini pada jarak 300 hingga 400 meter yang sememangnya menyukarkan keadaan jika ada penerbangan udara atau di mana-mana pada kenderaan di atas darat yang boleh menyukarkan sekitar aktiviti luar. Dan pada tinjauan saya daripada perjalanan Kuala Lumpur menuju ke wilayah Persekutuan Putrajaya memperlihatkan keadaan jerebu sangat begitu teruk dan boleh saya katakan
pada tinjauan saya, meskipun dengan keadaan jerebu yang teruk seperti ini, masih lagi ada orang luar ataupun orang awam yang seperti tidak menghiraukan keadaan kesihatan mereka dengan tidak memakai topeng muka untuk melindungi kesihatan mereka, dan ada juga yang memakainya, tapi lebih banyak daripada mereka yang tidak memakainya, seperti tidak menghiraukan keadaan jerebu yang teruk ketika ini. Dan boleh saya kongsikan pada bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di Putrajaya, daripada seluruh negara 8 stesen menunjukkan bacaan sangat tidak sihat, 37 stesen bacaan sangat tidak sihat, dan paling tinggi di Putrajaya adalah pada 203 pada jam 8 hingga 9 pagi tadi, dan setakat jam 1 ini mencecah 200 IPU bacaan institut sangat tidak sihat berbanding 198 pada jam 11 pagi tadi. Dan boleh saya kongsikan juga di mana kawasan-kawasan yang mendapat bacaan tertinggi indeks pencemaran udara, iaitu di Johan Setia sebanyak 257, Balik Pulau, Pulau Pinang 253, dan Shah Alam 219, diikuti Nilai, Petaling Jaya, Batu Muda, Minden, Sri Aman 234. Dan ini menyebabkan di Putrajaya semua 25 sekolah di Putrajaya ditutup. Dan boleh saya nasihat kepada orang awam di luar sana, gunakanlah topeng muka untuk melindungi kesihatan anda. Banyak kami minum air. Sekarang boleh saya katakan jangan lakukan apa-apa sebarang aktiviti luar. Saya rasa itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari PICC, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Kembali bersama Hazlin di Sri Pentas, silakan. Baik, terima kasih Amirul untuk laporan anda di sana. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JS mengakui bacaan indeks pencemaran udara IPU antara jam 1 tengah hari hingga 6 petang semalam adalah tidak tepat. Ini ekoran terdapat gangguan teknikal di pusat data. Menerusi satu kenyataan hari ini, JS memaklumkan gangguan teknikal di pusat data itu dikesan berlaku pada pukul 1 tengah hari. Bagaimanapun, punca sebenar berjaya dikenal pasti dan diatasi lewat petang semalam. Untuk maklumat awam, bacaan IPU antara 0 dan 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 300 ke atas adalah berbahaya. Orang ramai boleh mendapat maklumat lanjut mengenai situasi semasa keadaan jerebu di laman web JS. Sarawak kekal negeri paling lama terkesan jerebu dengan hampir keseluruhan negeri itu mencatatkan kualiti udara tidak sihat. IPU di Sri Aman masih tidak jauh berubah pada paras sangat tidak sihat selepas mencecah paras berbahaya semalam. Dan bagi mengikuti perkembangannya, kita terus bersama Adib Osman di Kuching. Adib, apakah perubahan yang boleh dilaporkan berbanding situasi pagi tadi, Adib? Baik, terima kasih Hazlin di Sri Pentas. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sri Aman setakat ini masih tidak banyak berubah, namun menunjukkan tren penurunan, dan setakat jam 1 tengah hari tadi bacaan dicatatkan masih berada pada paras sangat tidak sihat, iaitu 234 IPU. Namun ia sedikit pulih berbanding dengan paras berbahaya dicatatkan semalam dengan bacaan tertinggi 397 IPU pada jam 9 malam tadi. Turut terjejas setakat ini adalah kawasan Kuching serta 8 kawasan lain yang masih mencatatkan bacaan pada paras tidak sihat, iaitu bacaan di bawah 200 IPU. Dan daripada laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, semalam berlakunya kebakaran beluka di 3 buah kawasan di Sri Aman dan Betong yang dilihat sedikit sebanyak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara di kawasan berkenaan. Dan dari maklumat yang baru kami terima sebentar tadi, sebuah pesawat bombardier APMM telah pun digerakkan ke Sri Aman dari Miri untuk membantu kebakaran berkenaan, dan setakat ini 51 hektar kawasan daripada 202 hektar kawasan hutan terbakar berjaya dipadamkan. Dan juga bagi meredakan keadaan jerebu di negeri ini, Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA akan melaksanakan operasi pemenihan awan di kawasan-kawasan yang terjejas. Namun operasi berkenaan bergantung dengan keadaan awan untuk menghasilkan hujan. Baik, saya rasa setakat itu sahaja laporan saya daripada Kuching. Kita kembali kepada Hazlin di Sri Pentas. Silakan. Baik, Adik, terima kasih untuk laporan anda di sana. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengakui kerajaannya cuai dalam membuat persediaan bagi menghadapi musim kemarau di Republik itu yang mencetuskan kebakaran hutan dan mengakibatkan jerebu di Asia Tenggara. Beliau juga kesal dengan kegagalan pihak berkuasa tempatan dan pasukan keselamatan termasuk polis dan tentera untuk bertindak dengan cepat bagi memadam kebakaran.
Jokowi berkata demikian ketika perjumpaan dengan pegawai di wilayah Riau, Sumatera sewaktu meninjau usaha memadam kebakaran hutan di wilayah berkenaan. Beliau menegaskan semua pihak sepatutnya bersiap sedia menjelang musim kemarau. Namun Jokowi berkata mereka sekali lagi lalai pada tahun ini sehingga mengakibatkan jerebu tercetus. Ujarnya lagi, Indonesia sedang bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan dengan menggunakan pelbagai kaedah termasuk pengeboman air menggunakan pesawat dan pembenihan awan untuk mengurangkan jerebu selain melakukan solat sunat hajat memohon hujan. Hampir 6,000 tentera turut dikerah ke kawasan tumpuk panas untuk mengawal kebakaran. Kesengajaan yang terorganisasi atau memang rakyat yang ingin berkebun. Kalau kita lihat keluasannya besar sekali, ya, ini terorganisasi. Nanti Polri lah, coba ditanyakan ke Pak Kapolri. Tambah beliau, pihak berkuasa tempatan memiliki sistem dan peralatan bagi mengesan dan mengawal kebakaran, namun ia tidak diaktifkan dengan sebaiknya. Jokowi berkata, kebakaran dapat dikawal sekiranya ia dikesan pada peringkat awal dan dipadamkan serta-merta sebelum ia merebak dan mencetuskan lebih banyak kebakaran. Segala upaya sudah kita lakukan, tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan. Sebelum kejadian ini api satu langsung padamkan, satu padam, itu yang benar. Tapi ini sudah, karena kita berhadapan dengan hutan yang luas, berhadapan dengan lahan gambut yang luas, kalau sudah apinya sudah banyak seperti ini memang tidak mudah. Semalam pihak berkuasa Indonesia menahan hampir 200 individu disyaki terbabit dengan aktiviti yang mengakibatkan kebakaran. Kualiti udara di Singapura juga telah mencapai tahap tidak sihat pagi tadi dengan bacaan indeks standard pencemaran 24 jam PSI mencecah 120. Pada jam 9 pagi, Agensi Alam Sekitar Kebangsaan NEA berkata bacaan dicatatkan antara 105 dan 120 dengan yang tertinggi di bahagian selatan Republik itu. Semalam, NEA memaklumkan cuaca di Singapura dan Sumatera dijangka kekal kering untuk beberapa hari akan datang dengan tiupan angin dari tenggara atau selatan. NEA juga meramalkan PSI 24 jam terletak antara sederhana dan tidak sihat bergantung kepada tiupan angin. Dua blok chalet menempatkan 8 bilik penginapan dan restoran di sebuah resort terkenal di Pulau Tioman, Pahang musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Kebakaran dilaporkan bermula dari bilik menyimpan tong gas petroleum cecair LPG sebelum merebak ke dua blok chalet di resort berkenaan. Kebakaran dilaporkan berlaku kira-kira jam 2.30 pagi tadi dan visual kejadian yang dirakam dikongsi saksi menerusi laman sosial. Sebaik kebakaran berlaku, pekerja chalet cuba memadam api menggunakan peralatan memadam kebakaran namun api marak dengan terlalu cepat. Menurut Pegawai Perhubungan Awam, Bomba dan Penyelamat Pahang Anwar Hassan, pihaknya menerima laporan sekitar jam 2.42 pagi. 5 anggota dari pasukan bomba sukarela Tioman bergegas ke lokasi dan bertindak memadam kebakaran. Turut membantu 3 anggota bomba lapangan terbang Tioman. Operasi pemadaman api tamat kira-kira jam 8 pagi tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran sedang disiasat. Kira-kira 200 penduduk di Kampung Air Putih Lapis 1 Sri Medan di Batu Pahat, Johor merayu kerajaan negeri mempertimbangkan semula permohonan bagi mendapatkan hak milik tanah yang diusahakan mereka sejak selepas merdeka. Penduduk mendakwa permohonan dilakukan sejak tahun 60-an namun sehingga kini masih belum berhasil. Menurut penduduk, kampung itu wujud sejak tahun 1940 dan mereka adalah waris peneroka asal kampung berkenaan. Permohonan pertama bagi mendapat geran tanah dibuat pada 1960 namun tiada sebarang jawapan diterima dan usaha itu dilakukan berterusan sehingga kini. Penduduk kini bimbang apabila mendengar ada pihak tertentu mahu membangunkan tanah di kawasan itu. Saya harap pihak kerajaan terus beri hak milik kepada penduduk di sini dan saya percaya Pakatan Harapan yang memerintah sekarang ini dapat memberikan sinar harapan kepada penduduk di sini untuk memberikan hak milik yang sah. Seboleh-boleh kita menghendakkan tanah ni. Oleh kerana tanah ni pun dah ditanam dengan tanaman yang begitu lama, yang ada dah disulam balik
Jadi harapan kami semualah. Yang ada generasi kedua, ketiga. Jadi yang sekarang ni generasi yang ketiga, campurlah kedua dengan yang ketiga. Kebanyakan pemohon yang kini mencecah usia warga emas gusar dengan masa depan yang tidak menentu mengenai status tanah yang diusahakan mereka. Adun Senggarang Khairuddin Abdul Rahim yang diajukan isu berkenaan turut menyokong usaha penduduk. Mereka pohon sejak tahun 1940-an. Saya percaya mereka ada pohon yang paling akhir pada 2010 dan permohonan mereka ditolak pada 2017. Dan saya berharap orang kampung semua mohon semula kan. Dan saya yakin kerajaan yang baru Pakatan Harapan akan memberikan hak milik tanah kepada tuan-tuan. Isu itu telah dibawa dalam sidang Dun Johor dan beliau yakin sebarang permohonan baru akan dipertimbangkan semula. Pembatalan cadangan penggabungan Telenor ASA dan Axiata Group Berhad tidak akan menjejaskan usaha Digi Telecommunications Sdn Berhad bekerjasama dengan ekosistem telekomunikasi. Pengerusinya, Hokon Shaw berkata, Digi akan terus mendekati industri bagi mengetengahkan cabaran dan peluang terutama dalam pembangunan teknologi 5G. Having said that, this doesn't stop Digi's efforts, of course, in terms of making sure that we are working with the digital ecosystem, that we are collaborating within the industry to make sure that we can address, for instance, challenges or opportunities in the 5G, when 5G in a way eventually comes to this market as well. So there is quite a lot of things that goes on in the digital ecosystem, which benefits Malaysia already today. But pertaining to the discussions around the merger, I think we've said what we need to say. Beliau ditemui pada forum berjudul Perniagaan Kecil Berimpak Besar, Kelestarian sebagai Kunci Pemacu Perniagaan. Pada 6 September, Axiata Group Berhad dan Telenor ASA setuju menamatkan rundingan menggabungkan operasi telekomunikasi Asia di bawah entiti global yang digabungkan. Penyanyi Alif Satar mula menjayakan siri jelajahnya di beberapa lokasi di seluruh negara. Persembahan pertamanya diadakan di Hard Rock Cafe Ibu Negara baru-baru ini, manakala yang seterusnya dijadual berlangsung di 3 lokasi lain. Yang akan datang mengikut Alif, di showcase Alif di 4 lokasi di Hard Rock. Ini lokasi Alif yang pertama dekat KL, 2 minggu lagi akan ke Penang, seterusnya kita akan ke Kota Kinabalu, kemudian ke Melaka. So Alhamdulillah, di showcase yang pertama ni dapat sambutan yang luar biasa. Alif rasa sangat-sangat bersyukur. Alif, 29 tahun atau nama sebenarnya Muhammad Alif Muhammad Satar, akan ke Pulau Pinang pada 28 September, Kota Kinabalu 12 Oktober dan Melaka pada 20 Oktober. Persembahan bertenaga selama 1,5 jam membawakan beberapa lagu seperti Jangan Nakal, Lelaki Seperti Aku, Akhiri Penantianku, Nona Jakarta dan Akan Tiba. Showcase di Kuala Lumpur ini turut disertai kumpulan Raihan yang bersama-sama membawakan lagu Iman Mutiara dan Thank You Allah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mempertahankan tindakan polis yang meminta maklumat mengenai pelajar universiti minoriti beragama Islam di seluruh negara. Kenyataan itu dikeluarkan selepas langkah itu dikritik sebagai satu bentuk diskriminasi dan menyalahi undang-undang. Prayut berkata permintaan polis itu bertujuan membina pangkalan data keselamatan negara. Ia susulan daripada siri serangan bom di Bangkok pada bulan lalu yang didakwa didalangi oleh suspek Muslim. Terdahulu, surat rasmi dari polis yang dikongsi secara dalam talian meminta pihak berkuasa universiti untuk membekalkan maklumat tentang bilangan, tempat asal dan mazhab kumpulan pelajar Islam. Serangan bom di Bangkok pada 2 Ogos lalu menyebabkan 6 orang cedera. Arab Saudi mengumumkan pengeluar minyaknya akan kembali pulih menjelang akhir bulan ini. Menteri Tenaga Putera Abdul Aziz Salman berkata kerajaan menggunakan reserve strategiknya untuk mengekalkan bekalan minyak kepada pelanggan. من هو المسؤول خصوصا إذا كان الطرف في عملية التحقيق والتأكد من الدلائل والقرائن
يعني تم ضبطها بطريقة مهنية ودولية متعارف عليها. Tambah beliau, Kerajaan Arab Saudi dijangka akan mengeluarkan 11 juta tong minyak mentah sehari menjelang hujung September dan 12 juta tong sehari menjelang hujung November. We had 10 fires in Abu Ghait facility raging simultaneously, and we had to tackle all these fires at the same time, and 3 fires as a result of this terrorist attack on our facility in Khurais. We had to deal with both at the same time. It took us less than 7 hours to put these fires off in both facilities, which is amazing considering we're dealing with hydrocarbons with a lot of gas and oil. Dalam pada itu, pengerusi Aramco Yasir Al-Rumayyan juga yakin dengan rancangan penyenaraian awam syarikat itu. Yasir berkata, tawaran awam permulaan IPO saham Aramco yang dikuatiri terjejas akibat serangan akan diteruskan. Proses pengiraan pengundian sedang dilakukan selepas jutaan penduduk di wilayah dijajah Israel keluar mengundi dalam pilihan raya umum yang diadakan semalam. Pilihan raya itu yang dilihat sebagai penentu kepada nasib Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mampu menamatkan penguasaan politiknya selama 5 penggal. Menurut tinjauan keluar pilihan raya, Netanyahu dan parti berhaluan kanannya, Parti Likud, gagal untuk mendapatkan majoriti kerusi 61 yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Benny Gantz, pencabar terdekat Netanyahu yang memimpin Parti Biru dan Putih, dijangka mendahului dengan memenangi antara 32 dan 34 kerusi. Manakala parti pimpinan Netanyahu antara 30 dan 32 kerusi. Bercakap kepada sidang media di ibu pejabat partinya di Tel Aviv, Netanyahu berkata rundingan untuk membentuk kerajaan campuran telah pun bermula. Ia adalah pilihan raya yang kedua diadakan dalam tempoh 5 bulan sesudah kegagalan Parti Likud membentuk kerajaan campuran April lalu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kegagalan skuad bola sepak bawah 23 tahun layak ke kejuaraan AFC bawah 23 2020 wajar dijadikan pengajaran ketika pasukan muda negara akan memulakan kempen kelayakan AFC bawah 16 di Vientiane, Laos petang ini. Bagi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, dia turut menuntut anak didik P. Maniam supaya bijak mengawal emosi dan berdisiplin sepanjang kempen berlangsung sehingga 22 September ini. Mahu atau tidak, skuad bawah 16 negara perlu melakar kemenangan besar dalam aksi pembukaan kumpulan J kelayakan AFC bawah 16 di Vientiane. Skuad remaja negara akan berdepan Kemboja di Stadium Nasional dan kemenangan besar mampu mencerahkan peluang mereka untuk memburu tiket ke peringkat seterusnya ketika Kemboja dianggap lawan paling lemah dalam kalangan 4 pasukan. Dan saya ingat kita perlu menang seberapa banyak gol. Kalau kita tak dapat menjadi juara kumpulan, kita sekurang-kurangnya menjadi nombor 2, mendapat poin ataupun jaringan yang lebih. Jadi kita fokus game by game. Jadi hanya saya ingatkan kepada Coach P. Maniam jangan terlalu yakin, dan kalau saya ingat pemain ni fokus, saya ingat kita boleh dapat 3 mata ini. Mengimbas rekod skuad bawah 23 kendalian Dato' Ong Kim Sui, Malaysia terlepas slot 4 terbaik di tempat kedua peringkat kumpulan apabila sekadar menduduki tempat ke-7 dengan ke-4 slot berkenaan berjaya direbut Australia, Iran, Syria dan Arab Saudi. Baik, Buletin 1.30 sampai di sini, dan sebelum kita berpisah, kami tinggalkan anda dengan aksi terjunan bebas tali tergantung. Saya Hazin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.